Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, terima kasih kerana masih mengikuti siri tutorial Akademi YouTuber. Untuk langkah seterusnya, selepas kita telah membuka akaun Gmail, jadi sekarang kita nak buka pula channel. Okey, kita nak buka channel. Bagaimana langkah-langkah untuk membuka channel? Kita yang pertama sekali kita masuk ke youtube.com. Okey, masuk ke youtube.com. Kemudian klik butang sign in dan pilih akaun yang kita dah daftar ataupun yang dah ada. Okey, contoh dia sekarang ni untuk video tutorial sebelum ni saya ada buka akaun Gmail baru yang diberi nama sufiyusuf.com@gmail. Jadi sekarang ni saya nak buka channel menggunakan sufiyusuf.com@gmail. Okey, kita pilih email tersebut, klik dan masukkan password. Kemudian next. Ini untuk sign in ke dalam YouTube. Belum buka channel, kita sign in dulu. Selepas kita sign in, okey, tak lekat. Sekali lagi. Okey. Dah masuk, sign in. Okey. Kemudian kita klik dekat kita punya profile foto ni. Selalunya profile foto naik kat situ. Okey, di sini panel sebelah kanan ni, gambar kita masih kosong. Okey, tak apa. Sekarang ni kita tengok bawah ni, menu-menu bawah ni. Dia ada create channel, create membership, YouTube Studio, switch account, sign out, lain-lain setting ni. Okey, sekarang ni kita pilih untuk membuka channel sebab tutorial video ini adalah untuk membuka channel. Jadi kita akan belajar cara untuk membuka channel. Create a channel, klik get started. Kemudian choose how to create your channel. Nak guna use a custom name ataupun use your name, Sufi Yusuf. Okey, ataupun nak guna nama lain. Nama ataupun gambar yang lain. Kita buat pilihanlah kat sini. Jadi di sini saya nak tunjuk tutorial untuk membuka channel saja. Jadi kita nak jimatkan masa kita. Kita boleh pilih use your name. Memang nama kita pun kan, Sufi Yusuf. Jadi nak jimatkan masa kita klik select. Kalau cikgu-cikgu nak try untuk use a custom name pun boleh. Klik sini, nanti dia ada step-step yang selanjutnya lah. Jadi untuk siri tutorial yang ini saya akan guna use your name. Kita ambil select. Okey. Sekarang dia minta kita upload profile picture sebagai langkah pertama. Upload profile picture. Okey, kemudian tell viewers about your channel. Kita sikit tentang diri kita. Okey, tentang diri kita dan channel kita. Sama ada kita nak buat tentang apa. Kita bagi sedikit briefing lah kat situ. Okey, kemudian masukkan link. Dekat sini link boleh masuk banyak. Okey, masukkan link. Kalau cikgu-cikgu ada website, boleh masukkan website kat sini. Alamat Facebook boleh masuk, alamat Twitter boleh, alamat Insta boleh masuk kat sini. Okey, masuk kat situ. Upload picture. Okey, upload picture. Baik, saya ambil satulah contoh gambar. Saya letak logo IU dulu lah. Okey, sebagai contoh, cikgu-cikgu nak upload picture ni, cikgu ambil gambar-gambar cikgu lah kan. Okey, ni sebagai contoh saya ambil logo IU. Okey, replace dan naik kat situ lah. Kemudian tell view about your channel. Okey, channel ini dibina untuk memberi
pendedahan okey, kepada rakan guru bagaimana cara untuk membuka channel di YouTube. Okey, briefing. Kemudian add link my website. Contoh dia macam saya letaklah https yusufi.com. Okey, ni alamat blog saya lah. Kemudian Facebook nanti copy link dia letak. Okay, URL, Twitter, Insta kalau ada letak. Isi je cikgu semua. Kalau ada isi je semua. Ada kelebihan kalau kita isi semua ni, sebab kelebihan dia punya networking tu, kemudian crawler daripada bot tu pun dia akan lengkap lah dapat data kita nanti. Jadi kemudian kita klik save and continue. Okey. Semudah itu cikgu. Semudah itu cikgu-cikgu boleh buka channel. Masukkan gambar, masukkan sedikit intro tentang channel cikgu, masukkan link-link yang berkaitan, kemudian submit. Dah siap channel. Okey. Dah boleh upload video. Okey. Siap buka channel. Jadi tahniah, sekarang cikgu-cikgu dah ada channel di YouTube. Tapi cikgu-cikgu belum bergelar YouTuber kerana cikgu belum menghantar sebarang video ke channel tersebut. Jadi sebelum cikgu hantar video ke channel tersebut, jom saya nak bawa cikgu-cikgu jalan-jalan dalam ni. Kita tengok apa ada dalam channel YouTube sebelum kita muat naik video kita. Baik. Pertama sekali kita nak jalan-jalan di ruangan depan ni dulu. Yang pertama kita ada home. Okay, home ni tempatnya kat sini lah. Dia akan naik segala yang utama lah. Statistik apa, video-video yang terkini ke apa ke, dia akan naik di sini nanti. Kemudian video. Kita ada panel video kat sini. Senarai video cikgu-cikgu akan ada kat sini. Yang ini playlist. Okay, playlist dia kita buat satu kumpulan lah. Dia macam kumpulan folder tentang video tertentu dan video-video tersebut kita susun dalam folder tersebut. Jadi playlist. Okay, jadi senang kita nak manage. Macam kalau channel saya yang satu lagi tu, kita tengok channel Cikgu Sufi tu dia ada playlist Google Classroom, ada playlist SKPTIDM, ada playlist Durian. Saya agih-agih macam tu supaya tak pening. Kadang-kadang yang subscribe kita tu dia bukan semuanya nak tengok tentang Durian, dia nak tengok tentang Google Classroom. Jadi dia klik playlist dan pilih playlist Google Classroom dan boleh tengok semua video yang berkaitan Google Classroom sahaja. Okey, kemudian channel. Okey, channel ni dia akan memaparkan future channel. Channel-channel mana, channel-channel rakan-rakan kita boleh masukkan kat sini. Okay, sebagai tanda sokongan kita support dia, kita masuk kat sini kenalan-kenalan kita yang rapat, yang special lah. Jadi bila pengunjung klik channel ni, jadi pengunjung dapat tengok channel-channel lain yang di-show-kan oleh kita. Jadi mereka boleh tonton apa channel-channel lain tu buat. Kemudian discussion. Ataupun tidak. Discussion. Okay. Yang satu lagi community community belum ada. Kalau kata dah sampai 1000 subscriber, dia akan ada satu panel community. Okay, discussion ni kita mungkin dah ada di sini sebab kita dah nampak. Terusnya about. Okay, description channel. Nampak ni kat sini description kita terpapar di sini. Channel ni dibina untuk memberi pendedahan kepada rakan guru bagaimana cara untuk membuka channel di YouTube. Dan kita ada link link tadi tu my website.
yang saya masukkan cikgusufi.com tu, dan statistik start kita ada kat sini, sertai pada 8 Julai 2020. Kalau cikgu buat channel hari ni, inilah tarikh lahir channel kita, dan hari inilah terkandung dalam lipatan sejarah cikgu membuka channel. Okey. Baik. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 panel utama di bahagian muka depan setelah login channel. Kemudian kita nak pergi kepada customize channel. Okey. Nampak ni butang biru ni ada. Satu customize channel, satu YouTube Studio. Okey. Sekarang ni kita nak customize channel. Customize channel ni maksud dia kita nak edit apa-apa yang boleh edit sekitar dalam channel kita. Okey, kita klik customize channel. Ya, ini dia. Kita dah boleh customize. Nampak ni. Tadi kita tak nampak apa kan. Back jap tunjuk. Tak nampak butang edit lah kan. Okey. Sekarang ni kita buka ke tab baru. Okey, kita klik customize channel. Kita akan nampak paparan yang luar biasa sikit. Jadi di sini kita boleh muat naik channel art. Oh, ini yang kata ada cikgu-cikgu komen kan, saya ada baca. Belum faham sepenuhnya istilah-istilah dalam YouTube ni. Jadi untuk video tutorial kali ini kita akan belajarlah sedikit demi sedikit istilah-istilah yang terkandung dalam channel YouTube. Okay, add channel art. Channel art ni lebih kepada banner lah kan, banner ataupun saya kalau pakai bahasa mudah saya panggil langsir, pasang langsir cepat. Ni rumah kita ni langsir tak pasang lagi kan, pasang langsir. Jadi dia lebih kepada banner lah, kita design banner, letak gambar, letak teks apa semua, kemudian kita add. Untuk akademi YouTuber, jangan risau, saya akan berikan satu channel art yang template lah, template yang standard. Cikgu boleh ubah, just masuk gambar. Dah try kan, dah buat bash kan, masuk gambar dalam bash kan, konsep yang sama saja. Nanti ambil file tu dan masuklah, cikgu olah lah, letak teks, letak gambar bunga ke apa, kartun ke apa, hias lah bagi cantik dan muat naik ke channel YouTube masing-masing. Okey, itu channel art. Okey, yang pertama tadi pasang tak home tadi, dekat luar tu memang tak boleh edit apa, just nampak saja. Dekat sini kita boleh add section. Okey, boleh add section untuk channel. Cuba klik add section, search content. Okey. Pilihan dia popular upload, live now, upcoming live stream, past live, okey, playlist apa semua ni. Okey, layout horizontal ataupun vertical. Okey. Apa dia ni? Section ni. Okey, section ni dia bila kita masuk channel seseorang, kita tengok macam mana dia susun. Sama ada penuh video ataupun ada section-section, ataupun dia letak yang playlist yang top dia letak atas sekali. Macam masuk channel saya akan letak playlist Google Classroom atas sekali. Jadi uploadlah video baru macam mana pun dia takkan duduk kat atas. Yang GC tu je yang duduk kat atas sebab itu main core kita. Okey. Jadi yang kedua baru masuk ke hobi dan lain-lain. Kita boleh susun kedudukan dia. Itu maksud section. Sebab tu di sini dia banyak pilihan lah. Sama ada kita nak letak yang popular ke ataupun video-video yang popular sebagai di atas sekali. Okey. Playlist. Okey, single playlist, save playlist. Kemudian layout, sama ada kita nak letak secara ikon tu mendatar ataupun menegak. Okey, yang tu nanti kita buat kemudian. Sekarang ni video tak ada lagi. Kita jalan-jalan dulu tengok apa istilah yang ada. Yang pertama tadi channel art, yang kedua section. Kemudian yang ketiga seterusnya video, biasa saja, yang ni tak ada apa untuk kita edit. Okey, playlist.
pun belum ada lagi sebab cikgu-cikgu belum bina playlist. Baik, cuma di sini kita ada satu menu untuk kita create new playlist. Kenapa kita galakkan playlist itu? Supaya dia ibarat perpustakaan lah. Kita ada rak-rak dia. Kita susun buku yang berkaitan di dalam rak yang betul. Jadi untuk channel YouTube, kita pun manage macam tu. Kita masukkan video-video ke dalam playlist yang tertentu. Supaya apa cikgu? Supaya mudah dicari. Siapa nak cari? Kita nak cari mudah. Pengguna, subscriber nak cari pun mudah. Antara satu faktor pengguna-pengguna YouTube subscribe kita ialah sebab video kita yang banyak di dalam sesuatu playlist tersebut dan mereka tak boleh nak tengok semuanya. Jadi dengan adanya butang subscribe, mereka akan subscribe supaya mereka akan datang kembali untuk melihat. Okay, itu langkah yang paling cepat. Jadi playlist ni sangat berkesan. Saya dah buat untuk Google Classroom playlist dan cikgu-cikgu boleh ikut langkah yang sama. Buat playlist. Contoh cikgu buat playlist tentang bahasa Arab. Okey, video berkaitan bahasa Arab semua masuk playlist tersebut. Okey, playlist tentang aktiviti sekolah. Aktiviti sekolah evidence cikgu buat apa kat sekolah, cikgu rakam, cikgu masuk dalam playlist tersebut. Okey, playlist PDP. Okey, mengajar pacak kamera depan kelas, masuk dalam tu. Okey, untung-untung ada pegawai tertinggi yang akan komen bagi cadangan yang membakar semangat kita. Okey. Kita tengok playlist. Okey, kita create satu playlist. Cara nak bina playlist teruslah saya tunjuk Playlist title. Okey. Academy YouTuber. Okey, create. Okey, siap. Playlist siap. Video belum siap Jadi ada playlist saja dulu. Okey, back. Tunjuk contoh macam mana nak buka playlist Okey, dia ada kat sini. Jadi video-video berkaitan Akademi YouTuber, saya masuk di situ. Okey, saya masuk di situ. Bolehkah kita masukkan video orang lain ke dalam playlist kita? Okey, boleh. Kita tak buat satu kesalahan. Kita pengumpul. Contoh dia video-video tentang Akademi YouTuber. Cikgu-cikgu buat satu playlist Akademi YouTuber tapi saya tak galakkan lah. Okey, sebab kita punya setting tu untuk cikgu saja. Takut bila share playlist tu orang lain pun boleh tengok juga nanti kan. Ini untuk yang lain-lain lah. Contoh tentang bahasa Arab tadi, bahasa Melayu. Boleh tak masukkan video-video orang lain? Boleh. Pergi dekat save, add to playlist, cikgu pilih playlist yang cikgu dah buat. Okay. Itu yang lebih mendalam sikit tentang playlist. Baik. Seterusnya channel. Okay. Channel belum ada feature channel sebab kita belum set lagi. Okay, discussion. Okay, untuk komen, boleh masuk komen kat sini. Komen lah apa-apa pun. Okay, seterusnya feature channel. Yang ni. Channel tadi ni kosong kan? Okay, kosong. Jadi macam mana kita nak letak bagi nampak ada channel kat situ? Okay, klik dekat discussion ni. Sebenarnya muka depan tadi pun dah nampak dah. Home tadi tu. Dekat home tu ada ni. Sebelah kanan ni feature channel. Kita boleh klik add channel. Okey, contoh saya cari channel saya iaitu Sufi. Okey, cuba cari tengok. Alright. Add channel dia nak link Okey. youtube.com/cikgu Sufi. Okey, add. Tak ada juga. Okey.
section title, mana dia ni? Okay, kita ambil channel http youtube.com/cikgu. Okay, dia nak kena masuk penuh link yang penuh. Senang, cara paling senang kita pergi YouTube. Okay, pergi YouTube, dapatkan link yang sebenar, Cikgu Sufi. Okay, klik. Baik, betul doyan. Okay. Dapatkan yang atas ni, user, yang ni lebih tepat. Copy, paste di sini. Okay lah, dah ada. Kalau saya pangkah ni, saya add semula, okay, dia akan masuk. Dia tepat. Dan tadi tu custom URL. Okay, kita belajar sesuatu. Dia nak yang tepat. Kita tak boleh enter channel username URL yang tak lengkap. Okay, dah siap ni. Kita klik done. Nampak tak? Dia naik kat sini. Dalam channel kita, tapi kita masukkan channel rakan-rakan lain sebagai tanda sokongan. Yang ni dikatakan community YouTuber yang mana kenalan rapat kita masukkan dalam tu, susun dalam tu. Dia pun buat benda yang sama, susun dalam tu. Supaya ini bukan sub for sub. Ini lebih kepada suggested. Dicadangkan juga tengok. Jadi kita boleh tengoklah, okey, kawan-kawan Cikgu Sufi ni siapa? Oh, kawan-kawan dia Cikgu Sufi juga. Dia kawan dengan dia je, tak kawan orang lain. Jadi orang akan klik lah Cikgu Sufi. Tengok, oh ni kawan Cikgu Sufi buat channel ni. Macam tu lah proses perjalanan dia feature channel ni. Baik, tengok klik dekat channel ni. Adalah betul di situ. Okay, Cikgu Sufi. Dia boleh tambah lagi unlimited. Boleh tambah je banyak-banyak. Susun je. Nanti kenal ramai-ramai dalam akademi YouTuber tu mesti akan ada rakan-rakan kita satu Malaysia ni. Okay, mesti ada yang akan rapat dengan kita untuk buat program apa-apa sama-sama nanti. Okay, masukkan dalam ni. Susun dalam ni. Okay, bagi meriah sikit channel kita tu. Alright. Itu discussion about ada apa. Yang ni dekat about ni kita boleh update lagi. Apa-apa nak update. Okay. Description boleh edit di sini. Kemudian detail nak masukkan email, location boleh. Okay. Link apa semua tu. Yang ni boleh edit, boleh tambah lagi. Tambahlah banyak mana kalau cikgu ada 5 blok, bubuhlah 5 blok dalam tu. Okay. Penting supaya kita punya subscriber boleh pergi dan pergi lagi dengan lebih mendalam untuk dapatkan info. Apa lagi cikgu ada, Cikgu Sufi ni ada. Apa lagi cikgu ada? Blog ada, okey. Blog dia. Facebook ada, Facebook tengok. Instagram, Twitter, okey. Isi je semua dalam tu. Kemudian dia akan naik kat sini juga, nampak ni. Ni my website ni. Contohlah saya edit my website ni. Saya letakkan selain daripada my website lah. Saya ubah jom tengok. Okey. Done. Tengok apa benda jom tengok ni. Dia akan naik macam ni. Nanti boleh klik lah. Klik dia akan pergi ke blog kita. Okey. Tengok jom tengok. Oi, jom tengok. Benda ni jom tengok ni. Klik pergi ke blog kita. Okay. Facebook, tulislah Facebook apa semua kan. Tu nak bagi surprise lah. Okey. Alright. Seterusnya habis dah kita jalan-jalan dekat
ke depan customize channel ni. Okey. Channel art, channel art je belum. Channel art mudah je. Kita dah siapkan grafik kita. Okey, dia minta sign in sekali lagi. Okey. Patutnya dia tak naik macam ni Mungkin sebab saya guna incognito. Jadi kalau kata naik macam ni, cikgu-cikgu guna Google Chrome biasalah, jangan guna incognito. Incognito. Okey. Baik, tak ada apa lagi. Okey, yang atas ni video manager. Okey, video manager ni dia masuk ke YouTube Studio. Ini kita nak penguasaan YouTube Studio. Okey, modul penguasaan YouTube Studio. Di sini kita ada dengan lebih detail lagi. Okey, saya kembali sekejap supaya nampak jelas tadi dekat mana pula YouTube Studio ni kan. Nanti pening. Okey. Baik. Tengok yang tadi kita masuk customize channel untuk uruskan tentang channel sahaja. Sekarang ni kita channel muka depan lah. Channel muka depan yang YouTube subscriber boleh tonton tu. Okey, kita nak uruskan yang itu sahaja. Yang ini kita nak masuk ke dalam bahagian belakang. Okey, bahagian enjin dia. Okey. Kita klik YouTube Studio. Ini bahagian enjin. Bahagian enjin ni subscriber tak nampak. Kita saja boleh tonton. Yang bahagian customize channel tadi tu kita ubah supaya memenuhi kata apa? Kehendak penonton. Penonton nak tengok macam mana, kita urus supaya dia dapat nampak. Yang ini kita buat macam mana pun tak nampak. Okey. Baik. Ini dinamakan YouTube Studio. Modul penguasaan YouTube Studio. Jadi kita nak kuasai yang inilah. Okey, kita jalan-jalan dulu sepintas lalu. Di sini kita ada current subscriber kosong untuk Akademi YouTuber. Kita mula dengan kosong. Okey. Soalan. Kalau cikgu-cikgu dah ada subscriber. Contoh cikgu-cikgu dah ada 1000 subscriber. Kemudian cikgu-cikgu sertai Akademi YouTuber untuk challenge pertama. Adakah cikgu-cikgu boleh skip, just tunggu masa untuk menikmati apa-apa kelebihan yang ditawarkan oleh Akademi YouTuber? Jawapan dia tidak. Walaupun subscriber cikgu 1000, cikgu masuk ke Akademi YouTuber, subscriber yang dikira ialah subscriber yang subscribe channel cikgu bermula dari tarikh cikgu mendaftar. Kalau cikgu daftar 1 Julai, jadi mulai 1 Julai, subscriber cikgu dengan Akademi YouTuber kosong. Dalam channel cikgu dah ada 1000, yang itu tak usik. Tapi dengan Akademi YouTuber, rekod cikgu kosong. Jadi bila tamat tempoh challenge, kita katakanlah 30 hari kita buat challenge. Dalam tempoh 30 hari tu, cikgu mesti ada 1200 subscriber. Kalau cikgu gagal dapat 1200 subscriber, cikgu gagal untuk pergi ke challenge yang kedua. Boleh faham kan? Okey, kita mula sama-sama dari kosong dalam tempoh yang sama. Kita cari subscriber jumlah yang sama dengan rakan-rakan lain. Okey, ini untuk memberi pengalaman yang menyeronokkan supaya dalam masa yang sama subscriber cikgu pun akan bertambah. Cikgu pun akan tingkatkan usaha untuk meningkatkan subscriber bersama-sama melepasi challenge yang pertama. Okey, selesai tentang itu. Terusnya kita tengok apa menu-menu yang ada di dalam YouTube Studio ni. Okey, yang pertama kita ada dashboard. Dashboard ni dia akan paparkan semua sekali lah kat sini. Yang mana yang penting-penting dia akan paparkan kat sini. Yang kedua kita ada video. Okey, video. Di sini akan tersenarai segala video-video yang telah cikgu muat naik ke dalam channel. Kemudian kita ada playlist. Playlist. Okey, dah ada satu tadi kan. Kita buat playlist tapi belum ada video. Paparan dia macam ini. Kemudian kita ada analytics.
Analytics ni dia akan ada overview, reach, engagement, audience. Yang ni nanti kita akan pergi secara lebih mendalam. Untuk bahasa mudah dia, analytics ni kita nak tengok statistik tentang video kita. Siapa yang tonton, berapa jumlah orang kata apa? Jumlah penonton dari kalangan penduduk dunia, daripada mana, daripada Malaysia ke ataupun daripada luar negara ke. Okey, kemudian dari aspek jantina, dari aspek umur, kita semua boleh tengok dekat sini video kita. Jadi kita boleh buat sedikit ulang kaji lah. Contoh buat satu video tentang Google Classroom. Okey, jumlah penonton majoriti Malaysia, kemudian ada sikit Indonesia, Singapura. Jadi kita tahulah audiens kita guru-guru di Malaysia. Sebab kita sasarkan pun untuk guru-guru di Malaysia. Itu contoh. Kemudian jantina, berapa ramai perempuan, berapa ramai lelaki. Okey. Lelaki 20%, perempuan 80%. Jadi kita tahu okey, kita punya subscriber pun banyak perempuan daripada lelaki. Macam itulah. Okey, kemudian komen. Boleh tengok komen-komen yang terkini untuk setiap video akan naik kat sini. Kemudian subtitle. Okey, kalau cikgu-cikgu buat video dalam bahasa Melayu, nak masukkan subtitle dalam bahasa-bahasa lain, kita boleh gunakan menu subtitle. Dan juga kita boleh sebarkan link untuk pengguna-pengguna YouTube yang lain contribute untuk tolong kita masukkan subtitle ke dalam video kita. Okey, kita sebarkan link lah yang itu. Kemudian monetize. Okey, monetize ni untuk dapatkan sagu hati lah daripada yang orang duk buat video kan. Berapa gaji YouTube, berapa gaji YouTube. Saya lebih suka gunakan sagu hati lah. Sagu hati daripada YouTube di atas usaha kita. Dan sagu hati ni sebenarnya untuk meningkatkan kita punya kualiti video dengan memberikan konten yang terbaik. Baik, untuk monetize ni, monetization ni, dia ada syarat untuk kita aktifkan. Okey, untuk kita sahkan kita punya account. Baik, yang pertama kat sini kita mesti ada 1000 subscriber. 1000 subscriber. Nampak meter tu? Meter tu kosong lagi kan? Tak apa, kita mula dari kosong. Kemudian 4000 watch hour. 4000 jam. 4000 jam tontonan dalam tempoh 365 hari. Okey. Jadi 4000 jam ni macam mana kira? Contoh cikgu buat satu video 10 minit. Jadi ada 10 orang menonton. Okay, 10 orang menonton video cikgu 10 minit tu daripada minit pertama sampai minit 10. Habis dia tonton kan. Okay, jadi 10 minit tu kita darab 10, kita jadi 100 minit. Okay, 100 minit kita ada lebih kurang 1 jam 40 minit watch hour. Jadi kita kena kumpul lah sampai 4000 jam. Baru kita boleh aktifkan monetization. Kemudian kita ada audio library. Audio library dekat sini kita boleh cari muzik-muzik yang percuma yang tak kena copyright. Okay. Audio library. Kemudian setting. Ini bahagian setting. The general currency. Yang ni bila dah monetize nanti dia boleh tengok lah kita nak tengok dalam currency apa. Contoh dia iklan tu keluar kat video kita dan kita akan dapat bayaran dan dia akan paparkan ikut tetapan currency kita. Jadi buat masa ni tak payah fikir lagi lah tentang monetize ni, lambat lagi. Kita fikir tentang konten, apa ilmu kita nak share, nak bagi untuk anak-anak murid kita, untuk masyarakat kita supaya konten-konten pendidikan ni seimbang dengan konten-konten lain yang ada dalam YouTube ni. Okay? Kita fight cara itu. Sebab tu kita buat guru-guru Malaysia semua akan jadi YouTuber, ada channel masing-masing dan kita lontarkan ilmu-ilmu yang kita ada supaya
masyarakat kita dapat peluang untuk belajar macam-macam ilmu. Cikgu-cikgu ni banyak ilmu dia. Jangan simpan cikgu, kita share sama-sama. Okay, channel kita ada basic info, yang ini keyword, masuklah channel keyword cikgu, kita edit semua. Kalau boleh untuk permulaan ni kita isi semua dulu, setting-setting ni bagi lengkap. Contoh keyword, masukkan keyword cikgu, country tetapkan. Okay, kemudian advanced setting. Okay, advanced setting dekat sini, do you want to set your channel as made for kids? Jadi dekat sini bagi saya lah, pendapat peribadi saya. Okay, no. Okay, no. Kalau saya pilih no. Set this channel as not made for kids. I never upload content that made for kids. Okay. Kalau saya buat video lebih kepada orang dewasa. Jadi saya pilih no. Jadi kalau cikgu-cikgu kata, okay, ada video yang buat untuk kanak-kanak, ada video yang buat untuk ibu bapa. Jadi cikgu tak pasti, cikgu boleh klik I want to review this setting for every video. Okay. Saya default saya no. Sebab kalau kecuali ada video tentang kanak-kanak tu, ada dalam video tu ada kanak-kanak. Ada kanak-kanak baru kita set sebagai yes. Okay. Itu pun kita kena identify juga. Okay, video kadang-kadang kita buat video kanak-kanak, tapi bukan untuk kanak-kanak, untuk parent tengok. Contoh dia macam kita buat simulasi prasekolah. Okay, simulasi prasekolah kita buat untuk mereka, tapi mereka ada dalam video kita, tapi bukan untuk mereka tengok. Itu untuk parent tengok. Itu kita kena identify. Okay. Kemudian yang lain tak ada apa. Okay, branding. Okay, branding ni kita nak masukkan logo. Lepas tu nanti kita akan bina logo dan choose image. Tengoklah saya upload sesiap ini. Logo dah ada. Okay. Okay, aspect ratio dia nak macam ni. Kita ikutlah 150 kali 150 PNG ataupun GIF format. Okay. Nanti kita buat yang itu. Logo, watermark. Bila naik video kita, dia akan naik watermark kat situ. Kita boleh tetapkan nak naik bila nanti. Okay, kemudian feature eligibility. Okay, tak ada apa setting yang kat sini. Okay, upload default. Okay, upload default ni kalau cikgu buat video, dah setting dah channel tu, I mesti akan buat video yang sama je. Tak ada video-video lain. Video-video lain, boleh klik upload default ni, boleh set lah. Tapi kalau kata sekejap video sekolah, sekejap video hobi, sekejap video ni, kita abaikan saja. Okay. Yang ini semua standard, advanced setting, kita boleh set siap. Okay, standard, kategori, contoh, okay. Kategori, ambil education. Buat video saya kebanyakannya education, jadi bila kita up saja, dia akan naik education lah. Ini content never air on television US, itu saja. Kemudian bahasa, saya akan guna original video language. Okay, Malay. Community contribute on. Ni nak contribute subtitle ke apa ke. Kemudian yang ini comment. Dia allow all comment lah. Okay. Okay, setting dia macam tu. Untuk advanced setting. Basic info. Saya tak isi sebab saya nak upload yang pelbagai. Kalau kata cikgu nak upload benda yang sama saja, cuma nak ubah nombor 1, 2, 3, boleh set siap-siap. Okay, seterusnya kita pergi ke permission. Owner, okay, owner, permission. Okay, yang ini nanti kita boleh invite lah. Okay, kita boleh invite seseorang untuk bersama-sama uruskan channel kita. Nanti yang lebih advance lah. Yang itu. Kemudian community. Okay, kita ada moderator, approve user, yang ni semua yang lebih advance nanti. Kita akan belajar. Default, all comment, allow. Okay, tak ada apa. Siap. Save. Itu saja bahagian setting. So, siap. Bila cikgu-cikgu dah isi semua bahagian-bahagian yang kita dah tengok tadi, dah lengkap. Alright, kita dah ready untuk pergi ke langkah seterusnya untuk muat naik video trailer. Okay, video trailer.
Ikuti tutorial seterusnya. Kita akan belajar macam mana nak buat video trailer, nak masukkan video pertama dan sebarkan dapatkan 200 subscriber sebelum tamat tempoh challenge 1 yang telah ditetapkan oleh Akademi YouTuber. Jadi itu saja perkongsian untuk kali ini. Teruskan bersama Akademi YouTuber untuk siri tutorial seterusnya.